Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid Ustaz, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah pada malam ini Ustaz akan menyambung topik pelajaran kita, iaitu pada subjek Tauhid, iaitu pelajaran kelima yang bertajuk pengenalan Rasam Osmani. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, adalah lebih baik jika kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, Ustaz akan pergi dahulu kepada bahagian yang pertama, iaitu pengertian Rasam Osmani. Apakah yang dimaksudkan dengan Rasam Osmani? Rasam Osmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran, serta mula digunakan pada zaman Khalifah Osman bin Affan. Baiklah, Ustaz akan teruskan lagi dengan bahagian yang kedua, iaitu sejarah ringkas mengenai Rasam Osmani dan tahap penulisan Al-Quran. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah pun dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW telah pun mengarahkan beberapa orang sahabat baginda untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah pun diutus baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan Rasam Osmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Baiklah, Ustaz akan teruskan lagi kepada poin yang ketiga, iaitu penulis-penulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Antara nama-nama penulis wahyu yang perlu kamu ketahui, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Osman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib, yang kelima Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keenam Zaid bin Sabit, yang ketujuh Jabir bin Abdullah, yang ke-8 Ubay bin Ka'ab, yang ke-9 Khalid bin Al-Walid, yang ke-10 Abbas bin Sa'id. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis. Hasilnya, terdapat lebih 40 orang penulis di kalangan umat Islam pada masa itu. Kebanyakan mereka adalah penulis wahyu. Baiklah, Ustaz akan teruskan lagi kepada bahagian yang keempat, iaitu tulisan dan penulisan Al-Quran. Di sini terdapat perbezaan di antara khat dan juga rasam. Khat ini berhubung dengan pembentukan huruf, manakala rasam adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi huruf-huruf hijaiyah. Menurut sejarah, penulisan ayat-ayat Al-Quran telah dilakukan di bawah pengawasan yang pertama Nabi Muhammad SAW ketika di awal penurunan wahyu Al-Quran dengan menggunakan Al-Khat Al-Ambari Al-Hayri. Yang kedua adalah Khalifah Osman bin Affan pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Al-Khat Al-Hijazi, yakni Al-Makur. Selepas itu, timbul usaha menukarkan bentuk tulisan dari Khat Al-Hijazi kepada khat-khat yang lain seperti Khat Nasakh, Khat Sulus dengan Khat Riqa'ah dan lain-lain. Baiklah semua, kita akan pergi kepada poin yang kelima, iaitu antara kelebihan Rasam Osmani. Antara kelebihan Rasam Osmani yang pertama adalah tulisan asal Al-Quranul Karim yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Yang kedua, ianya disepakati oleh 12,000 orang para sahabat. Dan yang ketiga,
ianya adalah sebagai bukti Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang keenam, iaitu bentuk-bentuk tulisan Al-Quran. Seperti mana yang kamu boleh lihat di dalam gambar tersebut, terdapat dua jenis tulisan yang ada di dalam gambar tersebut. Baiklah, tulisan yang pertama, iaitu yang di bahagian atas adalah tulisan imla'i, dan yang kedua, yang di bahagian bawah adalah tulisan berbentuk rasam Osmani. Baiklah, sebelum Ustaz mengakhiri kelas pada malam ini, Ustaz nak kita recap balik apakah yang telah kita pelajari sebentar tadi. Baiklah, untuk yang pertama kita belajar mengenai pengertian rasam Osmani. Dan yang kedua, kita belajar mengenai sejarah ringkas mengenai rasam Osmani dan tahap penulisan Al-Quran. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai di antara nama-nama penulis wahyu semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kita belajar mengenai tulisan dan penulisan Al-Quran. Dan yang kelima, kita belajar mengenai apakah kelebihan-kelebihan rasam Osmani. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir, kita belajar mengenai bentuk-bentuk tulisan Al-Quran. Baiklah semua, Ustaz rasa sampai di sini sahaja dulu pengajaran Ustaz untuk malam ini. Ustaz harap dengan video yang Ustaz dah sediakan kepada kamu, ianya dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kamu supaya kamu semua boleh memahami tajuk ini dengan lebih mendalam. InsyaAllah pada esok malam Ustaz akan ulas tajuk ini dengan lebih lanjut, dan kamu semua boleh bertanya dengan Ustaz jika ada perkara-perkara yang kamu tidak faham mengenai tajuk ini. Baiklah, Ustaz akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.